Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Kevin Najwa bersama dengan 4 lagi rakan saya iaitu Anis Nabila, Nurul Alia, Nabila Amira dan Siti Maisarah akan membentangkan tajuk yang ditugaskan kepada kumpulan kami iaitu sistem solar dan maklumat dalam Al-Quran. Jadi saya akan memulakan pembentangan kami dengan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, sistem solar ini terdiri daripada planet-planet dan yang mengorbit pada orbitnya masing-masing. Jadi berdasarkan kajian astronomi moden, planet ini dipercayai terbentuk sekitar 4,600 juta tahun dahulu hasil daripada pengumpulan gas dan debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudiannya terbentuk planet-planet yang lain. Ia juga adalah jasad atau objek yang tidak mengeluarkan cahaya namun memantulkan cahaya daripada matahari dan ini juga adalah jasad yang mengorbit matahari. Seperti kita tahu, planet yang berada dalam sistem solar ini terdiri daripada 8 planet iaitu Mercury, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Dan seperti yang kita tahu juga, suatu ketika dahulu Pluto juga termasuk dalam kategori planet tetapi telah digugurkan pada tahun 2006 kerana telah dikategorikan sebagai planet kecil. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ke-40, planet didefinisikan sebagai sebarang jasad kecuali komet, meteor atau satelit yang beredar mengelilingi matahari dalam sistem solar. Jadi dapat disimpulkan daripada definisi ini adalah planet adalah objek yang tidak mengeluarkan cahaya tetapi ia memantulkan cahaya daripada matahari dan ianya juga adalah suatu objek yang mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Jadi Tuhan telah pun menunjukkan bukti kekuasaannya dalam mencipta planet-planet dan orbit-orbit tersebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang telah menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya bergerak tanpa waktu di tempat peredarannya masing-masing. Sekian itu sahaja daripada saya untuk pendahuluan. Assalamualaikum, nama saya Nabila Amira binti Azhar daripada Kumpulan 1. Saya akan membentangkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan sistem suria. Dapat beberapa perkataan di dalam surah-surah di dalam Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan sistem suria. Antaranya Al-Syams yang bermaksud matahari, Al-Qamar yang bermaksud bulan, Al-Najm yang bermaksud bintang-bintang dan Al-Kawkab yang bermaksud planet-planet di dalam sistem suria. Surah yang pertama iaitu surah Al-An'am ayat 76. Surah ini diturunkan bagi mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya yang menyembah objek-objek langit sebagai antara Tuhan mereka. Pada suatu hari, baginda berjalan menuju ke gunung dan menduduki sebuah gua di mana baginda terlihat sebuah bintang yang terbenam dan hilang. Baginda berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang." Baginda ingin menegur kaumnya, adakah sesebuah objek yang terbenam dan akan muncul pada kemudian hari mampu menjadi Tuhan kepada sekalian alam? Para musafirin seperti Al-Tabari dan Al-Baghawi berpendapat Al-Kawkab di dalam ayat tersebut bermaksudkan planet dan baginda telah melihat planet pada waktu malam. Para musafirin yang lain seperti Abu Hayyan dan Ibnu Abbas berpendapat bahawa planet yang dilihat oleh baginda Nabi Ibrahim adalah planet Zuhrah, manakala para musafirin seperti Al-Nafasi dan Al-Shawkani berpendapat planet yang dilihat oleh baginda adalah planet Mushtari ataupun Zuhrah. Surah yang kedua iaitu surah An-Nur ayat 35. Surah ini menceritakan tentang ciri-ciri lain sesebuah planet di mana sesebuah planet mampu bersinar terang. Namun hal yang demikian, surah ini menggambarkan planet yang bersinar terang ini sebagai cahaya hidayah yang diberikan oleh Allah sebagai jalan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Surah yang ketiga, surah As-Saffat ayat 6. Surah ini menceritakan bahawa Allah telah menunjukkan kekuasaannya di mana planet-planet di dalam sistem suria sebagai perhiasan langit bagi penduduk bumi. Para musafirin seperti Ibnu Hayyan dan Ibnu Kathir berpendapat objek-objek langit
sebagai perhiasan bagi penduduk bumi disebabkan cahaya dari planet yang terang benderang ini dapat dilihat oleh penduduk bumi. Para mustafirin seperti Ibnu Hayyan dan Ibnu Kathir berpendapat objek-objek langit sebagai perhiasan bagi penduduk bumi disebabkan cahaya dari planet yang terang benderang ini dapat dilihat oleh penduduk bumi. Para musafirin juga berpendapat planet-planet ini dapat disusun seperti pada langit yang pertama adalah bumi, pada langit yang kedua adalah Utarid, langit ketiga adalah Zuhrah, langit keempat adalah matahari, langit kelima adalah Marikh, langit keenam adalah Mushtari dan langit yang terakhir iaitu langit tujuh adalah planet Zuhal. Surah Al-Infitar ayat 2. Ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri planet di mana planet juga akan gugur bertaburan. Para musafirin seperti Ibnu Atiyah Al-Alusi dan Abu Hayyan berpendapat apabila tiba waktunya, planet-planet akan bergerak daripada paksi-paksi mereka dan berlanggar antara satu sama lain, di mana malapetaka besar yang dikenali sebagai hari kiamat akan berlaku. Berikut adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan sistem suria. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai. Saya Nurul Alia binti Muhammad Nasir, nombor matrik B0120101002 akan membentangkan dua perkara iaitu metodologi dan sistem suria. Berikut adalah metodologi. Metodologi atau kaedah kajian yang kami gunakan dalam menjalankan kajian tentang sistem solar dan maklumat Al-Quran adalah pembacaan atau penelitian artikel dan sumber sedia ada. Kaedah ini digunakan kerana kajian yang dijalankan sangat bergantung pada fakta dan huraian. Selain dari itu, kami juga meningkatkan pemahaman dalam bidang Al-Quran dengan sentiasa menjadikan ia sumber rujukan utama dalam menjalankan kajian ini. Kaedah kajian lain seperti temu buah dan lawatan kebutak sains atau bala cerap tidak dapat dilakukan atas dasar negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19 yang menjadikan kebanyakan perkara terhad untuk dilakukan. Kaedah kajian yang kami gunakan nyatanya berkesan dan memberi banyak info dan maklumat kepada kami, dan oleh kerana penelitian dalam memilih sumber bacaan dan rujukan menjadikan kami sekumpulan menerima maklumat yang benar dan sahih. Adalah sistem suria. Sistem suria ialah sistem yang terdiri daripada pelbagai batuan iaitu matahari, 9 buah planet, asteroid, komet, meteor, dan meteor. Pusat bagi sistem suria ialah matahari, manakala jasad-jasad yang lain akan bergerak mengelilingi matahari. Matahari ialah pepeja sfera yang terbentuk oleh gas hidrogen dan helium yang sangat panas dengan suhu permukaan mencecah 5,500 darjah Celsius. Planet pertama ialah Utarid, merupakan planet yang terdekat dengan matahari serta tidak mempunyai atmosfera dan merupakan planet yang permukaannya diselaputi awan-awan tebal sehingga tidak dapat dilihat permukaannya dari bumi. Ia menjadikan Zuhrah planet terpanas dalam sistem suria. Selanjutnya adalah bumi. Bumi merupakan planet tunggal yang menyokong kehidupan dan mempunyai air pada permukaannya. Atmosfera bumi terdiri daripada 78% nitrogen dan 21% oksigen serta sedikit karbon dioksida, argon dan air. Marikh kelihatan berwarna kemerah-merahan kerana banyak karatan besi dan mempunyai pola putih pepeja karbon dioksida di kedua-dua kutubnya. Mempunyai dua bulan yang dinamakan Phobos dan Deimos. Seterusnya ialah Mushtari, merupakan planet terbesar dalam sistem suria dan terbentuk daripada gas hidrogen dan helium tanpa permukaan pepeja. Seterusnya Zuhrah, merupakan planet yang terbentuk dari gas hidrogen dan mempunyai lingkaran yang terbentuk dari ketelan ais. Ialah planet Uranus, planet yang berwarna biru hijau iaitu mempunyai 15 bulan dan 24 satelit, dan dua satelit terbesar itu dikenali sebagai Theta, Bia dan Oberon. Uranus dikelilingi gelang halus yang tidak berkilat. Seterusnya Neptune. Neptune merupakan planet berwarna biru, terdiri daripada atmosfera hidrogen, helium dan metana. Planet terakhir iaitu planet Pluto, planet terkecil dan terjauh dari matahari, ialah planet yang ditemui oleh Sir William Tomahawk pada 18 Februari 1930. Malangnya,
fakta menarik tentang planet Pluto ialah sejak 2006, Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet kerana keadaannya yang sangat jauh dan sudah tidak dapat dilihat oleh para astronaut. Berikut adalah contoh-contoh batuan lain iaitu meteor, komet dan asteroid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nabila Abdul Rahman daripada kumpulan 1. Saya akan membentangkan berkaitan antara bumi dan objek langit dan kesan pada kehidupan di bumi. Contoh yang pertama adalah bulan. Bulan merupakan satelit semula jadi dan ketiadaan bulan memberi impak besar pada bumi. Salah satu impaknya adalah memberi kesan kepada kiraan waktu. Bulan menjaga rotasi bumi supaya kekal dalam jangka waktu yang sama. Pasang surut di lautan akan menyebabkan udara bergerak atau boleh dikatakan dengan kapal, terutama kelajuan kapal juga boleh dipengaruhi oleh pergerakan udara. Bulan juga mampu melindungi bumi daripada objek langit dengan menjadi pengantaraan antara objek langit dan bumi. Menahan impak daripada sampai ke bumi. Pada waktu malam pula, bulan menjadi cahaya semula jadi yang menerangi permukaan bumi untuk makhluk di bumi. Seterusnya adalah planet Mushtari. Angkasa, wujud satu zon selamat di angkasa yang terletak di antara planet Zuhal dan Mushtari. Seterusnya, planet Zuhal. Seorang penyidik daripada University of Vienna, Austria berjaya membuktikan kiranya berlaku situasi di mana kedudukan Zuhal dialihkan dalam 10% lebih rapat dengan bumi, diramalkan akan berlaku situasi yang dinamakan tarikan jangka waktu, iaitu periodic tug, disebabkan perubahan pada medan graviti planet Zuhal kepada bumi. Hal ini menyebabkan berlakunya tempoh di mana bumi terkeluar daripada zon Goldilocks. Sekiranya planet ini berputar dengan sedikit perubahan yang berbeza daripada yang asal, akan menyebabkan orbit bumi membesar dan menyebabkan putaran mengelilingi matahari menjadi lebih lama daripada sedia kala. Matahari adalah satu objek langit terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan di bumi. Matahari memastikan lautan di bumi mempunyai suhu tinggi yang sesuai, mengekalkan atmosfera bumi, mempengaruhi corak iklim dan memberi tenaga kepada tumbuhan hijau untuk tumbuh dan dijadikan sumber nutrisi oleh kehidupan di bumi. Matahari memainkan peranan yang penting dalam memastikan seluruh tanah di bumi dalam keadaan subur dan sumber air diagihkan ke seluruh pelosok bumi. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Siti Maisarah Meti Norizam, nombor metrik B0620101118 akan membentangkan mengenai cadangan. Cadangan bagi para pelajar untuk mengetahui ilmu sistem solar dan maklumat Al-Quran ini, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan mengenai sistem solar dan maklumat Al-Quran. Dengan adanya cara seperti ini, para pelajar yang menyertai akan lebih memahami atau mendalami terhadap ilmu ini kerana mereka akan terdedah justru mencari bahan atau rujukan untuk digunakan dalam pertandingan tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen. Seperti contoh, kempen ini berlaku selama 5 hari. Oleh itu, pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai aktiviti yang mengenai sistem solar dan maklumat Al-Quran. Dengan 5 hari tersebut, para pelajar akan terdedah dengan ilmu ini. Mereka akan mendapat ilmu baru terhadap ilmu falak tersebut. Seterusnya merupakan cadangan untuk masyarakat atau orang awam. Bagi masyarakat atau orang awam agar mereka dapat mengetahui apa itu sistem solar dan maklumat Al-Quran, unit falak boleh mengadakan sesi ceramah atau talk. Dalam talk tersebut, unit falak perlulah mengundang seseorang yang mahir mengenai ilmu ini. Orang awam boleh mengemukakan pelbagai soalan yang mereka kurang faham tentang ilmu ini. Dengan adanya cara ini, mereka dapat mengetahui serba sedikit tentang ilmu falak ini. Akhir sekali, unit falak boleh mengadakan pameran secara terbuka mengenai ilmu ini agar masyarakat atau orang awam terdedah dengan ilmu baru ini. Pameran tersebut perlulah memaparkan input yang mengenai sistem solar dan maklumat Al-Quran. Pameran ini boleh dibuat secara percuma agar semua masyarakat dapat menghadirinya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Jadi kita sudah sampai ke penghujung pembentangan.
Jadi dapat disimpulkan bahawa planet-planet yang beredar pada orbit ini masing-masing yang merupakan salah satu faktor keseimbangan yang hebat di angkasa lepas membuktikan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Seterusnya, sebagai seorang insan yang pergi dan hamba, seharusnya kejadian alam yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam ini menjadikan kita termasuk di dalam golongan ulul albab, iaitu golongan yang sentiasa mengingat Allah pada setiap masa ketika mereka berada di dalam apa jua keadaan, dan yang kedua selalu melihat sekeliling dan berfikir akan kejadian alam iaitu langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Okey. Di dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah juga telah menyebutkan tentang ulul albab, iaitu ulul albab ialah orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring, iaitu mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi marilah kita bersama-sama sentiasa merenungi dan mensyukuri apa jua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan di atas muka bumi dan di langit. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.